Assalamualaikum, jumpa lagi kita pada hari ini. Okey, kita akan bincangkan soalan untuk tajuk bab 1 nombor nisbah, iaitu standard kandungan 1.1 integer. Okey, dekat sini cikgu akan bincangkan untuk setiap standard pembelajaran tu, standard pembelajaran 1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 dan 1.1.4. Okey, setiap satu soalan yang ada, cikgu akan bincangkan, cikgu akan berikan jawapan ataupun cara penyelesaian untuk satu sub soalan sahaja. Okey, anak-anak. Okey, kita mulakan dengan soalan 1. Okey, soalan standard pembelajaran 1.1.1 mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Okey, soalan 1 kat sini, isikan kotak kosong dengan nilai nombor yang sesuai. Okey, ada 4 soalan di sini, 4 soalan lah. Soalan A, B, C dan D. Okey, daripada 4 soalan di sini, cikgu akan pilih soalan B. Cikgu akan bincangkan soalan B. Okey, jika positif 500 mewakili kelahiran 500 ekor ayam. Okey, 500 lahir, so positif 500. Okey, maka kematian 700 ekor ayam diwakili oleh, kalau lahir positif, so kalau mati automatik kita tahu dia adalah negatif. Negatif berapa? Okey, kat sini dia berikan nilai mati 700, so negatif 700. Okey, simple kan? Jadi untuk soalan A, C dan D, anak-anak jawab sendiri ya. Okey, seterusnya untuk soalan 2 kat sini. Tulis integer yang mewakili setiap situasi berikut. Okey, soalan A, B, C, D, E dan F. Okey, cikgu pilih soalan D. Okey, sebuah kapal selam berada 150 meter di bawah aras laut. Okey, di bawah. Okey, kata kuncinya di sini adalah di bawah. Jadi kalau di bawah, automatik kita tahu dia mesti negatif. Negatif berapa? Tengok nilai dekat sini, dia bagi 150. So dapatlah nilai negatif 150. Okey, boleh kan baca tulisan ni? Okey, seterusnya cikgu akan bincangkan soalan ketiga. Okey, soalan ketiga ni mudah sangat. Patutnya tak payah pun cikgu nak bincangkan soalan ni, sebab cikgu yakin awak semua cerdik, pandai untuk jawab soalan ketiga ni. Kelaskan senarai nombor berikut dalam kumpulan yang betul, iaitu nombor positif dan nombor negatif. Okey, perkataan digunakan dekat sini, kata kunci dia adalah nombor positif ataupun nombor negatif. Kalau disebut nombor, tak kisahlah nombor tu perpuluhan ke, nombor bulat ke, pecahan ke, sifar ke, itu semua adalah nombor. So kita tengok mana satu positif, mana satu negatif. Awak tengok satu-satu. Okey, mana yang positif lebih besar daripada sifar, dia berada di sebelah kiri. Kalau nombor negatif berada di sebelah kanan. Okey, katakan daripada senarai ni, cikgu ambil nombor 14. Positif tambah 14 bermaksud positif 14. So, dah tahu dia positif, masukkan je dalam ruangan positif, dalam ruangan nombor positif. Tuliskan positif 14. Okey, lepas tu katakan cikgu nak ambil satu lagi nombor ni. Cikgu pilih
adalah negatif 3. Okey, negatif. Dah sebut negatif tu, dia mestilah berada dalam kumpulan negatif. Negatif berapa tadi? Negatif 3. Okey, selesai untuk muka surat pertama. Okey, kita tengok yang seterusnya. Minta maaf, sekejap ya. Okay, kita tengok muka surat yang kedua. Muka surat 2 ni pun sangat-sangat mudah. Cikgu yakin, cikgu percaya awak semua boleh buat. Sebab soalan dia sangat-sangat mudah. Nampak kan? Muka surat 2 ni untuk standard pembelajaran 1.1.2 mengenal dan memerihalkan integer. Soalan 1. Tandakan tik pada nombor yang merupakan integer dan pangkah bagi nombor yang bukan integer. Kata kunci dia dekat sini. Integer. Integer ni mestilah nombor bulat. Jadi, kalau dia nombor bulat, awak tikkan gunakan simbol tik. Tapi kalau dia bukan nombor bulat, dia ada perpuluhan ke, dia pecahan ke, itu bukan integer. So, tandakan dengan simbol pangkah. Itu saja. Cikgu pilih satu. Cikgu pilih negatif 2/1/2. 2/1/2 ini adalah nombor bercampur, nombor bulat dan nombor pecahan. Jadi dia bukan nombor integer. Cikgu pangkahkan. Senang kan? Seterusnya soalan 2 di bawah ni. Pilih integer daripada senarai nombor berikut dan tuliskan dalam peta bulatan yang disediakan. Dia ada banyak nombor ni. 0.25, 45, negatif 2.6 dan lain-lain ni semua. Pilih mana yang integer, senaraikan di luar. Di bulatan besar. Katakan cikgu pilih cikgu pilih negatif 15. Cikgu pilih negatif 15 ni. Negatif 15 ni adalah integer kan? Jadi cikgu tandakan dulu ini. Ya, integer. Cikgu masukkan dalam ni negatif 15. Lepas tu katalah cikgu tengok ni 0.99. 0.99 ni adalah nombor perpuluhan. Tadi cikgu cakap perpuluhan bukan integer. Jadi yang ini bukan, jangan dimasukkan. Jelas kan? Seterusnya. Ni satu lagi soalan bonus untuk awak. Soalan mudah sangat. Bulatkan integer daripada senarai nombor yang berikut. Samalah. So cikgu tengok yang pertama. Negatif 2 5/6. Ini adalah pecahan. Bila ni pecahan, ini tak boleh jadi integer. So, ini bukan integer. Jangan bulatkan. Salah ni. Cikgu tak boleh bulatkan ni. Cikgu tengok nombor sebelah dia. Nombor sebelah dia negatif 3. 3 ni adalah nombor bulat. Tapi ada depan negatif. Tak kisah. Jadi, negatif 3 ini adalah integer negatif. Bila dia integer, nama je integer, terus bulatkan. Tak kisahlah ada positif ataupun negatif. Jelas? Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Muka surat
3. Okey. Kita buat sambil santai-santai je ya anak-anak. Okey, santai tapi pastikan faham. Ada soalan, terus tanya pada cikgu awak sebaik sahaja selesai menonton video. Okey, soalan seterusnya, muka surat seterusnya ni untuk SP 1.1.3 iaitu mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Okey, bagi setiap yang berikut, tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberi pada satu garis nombor. Okey, maksudnya dia suruh buat garis nombor. Senang je, ada A dengan B. So, cikgu pilih yang B. Okey. Nombor sekali garis nombor mesti ada garisan. Okey, anak-anak tolong pakai pembaris Alamak. Cikgu ni lupa nak pembaris. Ni 45 darjah, cikgu tak lurus je. Sorry lah cikgu kalau pakai pembaris kat sini tak berapa mahir. Tapi awak gunakan pembaris ya masa lukis. Okey, cikgu tandakan dulu sini 0, 3, 5, -2, 1. Okey, cikgu tandakan. Kalau tengok dekat sini negatif dia -2 dan positif dia paling besar 5. Maksudnya yang sebelah kanan ni akan jadi lebih banyak. Jadi cikgu anggarkan sini 0. Lepas tu cikgu ukur jarak yang sama, cikgu tanda je dulu. Tapi awak ukur pakai pembaris ya. Kalau sini 1 cm, 1 cm, jarak tu mesti 1 cm, 1 cm dan 1 cm. Sama juga di kiri, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Okey, lepas tu kita masukkan. Okey, kalau sini kosong, zona dia kan, kita potong. Mesti sebelah sini 1. Oh, ada 1 kat sini. Okey, sini 1. Okey, 2. 2 tak ada. Di sini 2, kita tinggal kosong. Lepas tu 3. Oh, ada 3 sini. Lepas sini 3. Lepas tu 4 tak ada. 4 dekat sini. Sebelah dia sepatutnya 5. So, sini sepatutnya 4, sini sepatutnya 5. So, kita masukkan 5 dulu. Okey. Dan 5 dah. Sini ada negatif 2. Kosong, negatif 1, negatif 2. So, sini negatif 2. Okey, inilah garis nombor awak. Tapi awak buat pakai pembaris tau. Mesti pakai pembaris. Dan ukur selang dia ni mesti sama. Okey, seterusnya. Soalan nombor 2. Lengkapkan garis nombor berikut. Oh, nampak senang. Tapi tak pastilah. Okey, yang ni kita kena fikir. Okey, macam mana ya? Okey, cikgu ambil soalan A. Cikgu tengok sini kosong, sini negatif 24. Jadi sini pun mesti negatif. Matematik sini cikgu tahu sini negatif. Ni berapa? Ni berapa? Berapa? Ni jarak 2. Okey, cikgu ambil ni yang senang. Dia sebelah-sebelah, nombor dia sama. Bila nombor dia sama, mesti tengah-tengah ni sifar. Okey, jadi sini sifar, sini 6. Sini sifar, sini negatif 6. Beza antara selang ni, beza dia mestilah 6. Jadi, di sini sifar pergi kepada 6, awak tambahkan 6. 6 pergi kepada sebelah dia, tambah lagi 6. Sini tambah lagi 6, tambah lagi 6. Betul ke 24? Kita kira dulu. 0 campur 6, 6. 6 campur 6, 12. 12 campur 6, 18. 18 campur 6, 24. Okey, sini betul.
Sini betul, jadi sini pun kita tambahkan lagi dengan 6. 24 tambah 6, sini 30. Okey, so patah balik ke kiri. Sini negatif 6 ke kiri. Kalau tambah jadi tolaklah patah, sebab kita ke kiri kan. 6 dengan 6 negatif 12. Okey, sini 6 lagi. Sini 6 lagi. Tapi banyak sangat nak kira buat apa kan. Kita ambil terus daripada sini. Okey, tolak 6. Tolak 6. Negatif 24 tolak 6 dapat negatif 30. Negatif 30 tolak 6 dapat negatif 36. Selesai. Okey, seterusnya anak-anak selesaikan ya untuk soalan B dan C. Okey, seterusnya untuk SP 1.1.4 membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okey, banding dan susun mengikut susunan menaik. Okey, ni kita boleh buat garis nombor. Kan tadi kita dah belajar. Sebelum ni kita dah belajar buat garis nombor. Okey, cikgu tunjuk soalan A lah. Ini soalan A. Ini soalan A ni. Buat garis nombor dulu. Okey, tengah tu mestilah ada kosong. Lepas tu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Yang kanan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bulatkan nombor yang ada dalam senarai. Okay, ada senarai 8. Cikgu tanda je lah kat bawah ya. Sebab kecil sangat cikgu punya ruang ni. Sini 8. Sini negatif 5. Lepas tu negatif 4. 8 dah, negatif 5 dah, negatif 4 dah, 3. Sini 3. Lepas tu ada 2. Okay. Dia nak susunan ataupun tertib menaik. So cikgu salin dia daripada kiri ke kanan. Paling kiri adalah negatif 5, diikuti negatif 4, kemudian 2, 3 dan akhir sekali 8. Jelas kan? Senang sangat, mudah sangat-sangat. Okey, soalan seterusnya. Okey, banding dan susun mengikut susunan menurun. Nampak? Senang je ni. Okey, banding dan susun mengikut susunan menurun. Sama macam yang susunan tertib menaik tadi. Okey, cikgu ambil lagi yang soalan, masih lagi soalan A lah ya. Okey, kalau tak nak buat garis nombor, boleh juga. Okey, cara dia senang je. Awak tuliskan daripada nombor yang paling kecil. Kat sini paling kecil adalah negatif 5. Tulis je nombor dia. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Kemudian sifar 1, 2, 3, 4. Sampai bila ni nak bina cikgu? 5, 6. Tengoklah sini paling besar nilai dia 6. Sampai 6 je lah cikgu berhenti. Lepas tu cikgu bulatkan negatif 5, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 4 dan negatif 3. Dia nak susunan menurun. So daripada kiri ke atas, daripada kanan ke kiri. Sini. Lepas tu macam ni. Ambil yang bawah dulu, kemudian ambil yang atas dia sebab 2 baris kan. Okey. So kita mulakan dengan 6, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 3. 3 tak adalah dalam senarai ni. Yang ada negatif 3, kemudian negatif 5. Okey, mudah kan anak-anak? Jadi untuk soalan lain, awak boleh cuba jawab. Okey, seterusnya dia ada lagi soalan ni.
Tapi cikgu rasa cikgu berhenti dulu setakat ni. Untuk soalan seterusnya, iaitu awak kena buat sendiri, cuba sendiri. Ada masalah, boleh PM cikgu. Okey. Okey, sekian saja untuk latihan subtopik 1.1 integer. Okey, kita jumpa lagi untuk slot yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.